سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والهداية للصواب. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم آمين. وإلهام الملائكة المقربين تحتك على سرر. رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا قال الشيخ المصلي تعالى نفعنا في الدارين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. Maka kami jadikan dia teladan bagi orang semasanya dan orang yang kemudiannya, dan pengajaran bagi sekalian orang yang muttaqin, yang takut akan Allah. Ditentukan mereka itu dengan sebut kerana mereka itu yang ambil manfaat dengan tauladan, dengan teladan yang jadi itu bersalahan orang yang lain. Bersalahan orang lainnya. Tiada ambil fikir dan runding atas yang jadi pada kawannya. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Kisah daripada tangkap ikan pada hari Sabtu. Akhir kerjaan mereka dijadikan kerah. Maka Allah Ta'ala di sini sebutkan pasal sebab apakah diceritakan dengan kisah yang tersebut. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Maka kami jadikan dia akan ini kisah. Maka kami jadikan dia akan ini kisah. Kisah menangkap ikan pada hari Sabtu, akibatnya dijadikan kiradah. Jadi kera, monyet. Maka di sini Allah Ta'ala katanya, maka kami jadikan dia teladan, contoh bagi orang yang semasanya. Orang yang semasanya, semasa ahli sabti. Dan orang yang kemudian daripada ahli Ailah, ya kampung Ailah. Orang Ailah. Dan pengajaran bagi sekalian orang yang muttaqin, yang takut akan Allah. Jadi kisah yang tersebut, Allah Ta'ala sebutkan kisah yang tersebut itu satunya jadi tauladan, jadi teladan bagi orang yang semasa ahli Ailah yang tangkapkan ikan pada yang tersebut. Dan jadi tauladan juga bagi orang yang kemudian, orang yang generasi yang kemudian, yang belakang ke belakang. Dan pengajaran bagi sekalian orang yang muttaqin. Siapa dia orang muttaqin? Yang takut akan Allah. Itulah tujuan disebutkan kisahnya ialah untuk nak yang akhirnya ialah untuk nak jadi pengajaran bagi semua orang muttaqin, termasuk kita semualah, boleh kita ambil pengajaran daripada
kisah yang tersebut yang mana mereka itu langgar akan larangan Allah Ta'ala, maka apakah akibat yang Allah Ta'ala azabkan mereka. Kemudian katanya, dan ditentukan mereka itu dengan sebut. Ditentukan mereka itu dengan sebut. Ditentukan mereka itu 3 golongan. Golongan orang yang semasa, golongan orang yang kemudian, dan golongan orang yang muttaqin. Ditentukan mereka itu 3 golongan tadi ialah orang yang semasa dengan mereka dan orang yang kemudian dan kesemua orang-orang yang muttaqin. Kerana apa disebutkan mereka itu saja? Kerana mereka itu 3 golongan tadi yang ambil manfaat dengan tauladan yang jadi itu. Sebab mereka inilah boleh ambil manfaat, boleh ambil faedah daripada apa yang berlaku terhadap orang yang menangkapkan ikan. Bersalahan orang lain, lain daripada mereka itu, lain pada orang muttaqin, orang dulu-dulu, daripada ahli sabti itu, tiada ambil fikir dan runding atas yang jadi pada kawannya. Mereka tak ambil iktibar. Begitulah. Habis di situ kisah tentang larang itu Allah Ta'ala, kisah orang dulu yang berlaku pada ahli Ailah yang masa Nabi Daud, yang mana mereka langgar perintah Allah Ta'ala, takakkan ikan sehingga akibatnya diubahkan jadi kera. Habis di situ pula masuk kepada kisah yang lain pula, maka ialah kisah Baqarah. Baqarah tu apa dia? Dia katanya lembu. Baqarah tu lembu. Maka dengan sebab kisah ni lah dinamakan surah ini surah Baqarah. Sebab di dalam surah ini ada sebut pasal cerita kisah lembu. Kisah Baqarah. Kisah tu maknanya cerita. Ceritaan, khabaran yang bersangkutan dengan lembu. Tajuk dianya nama begitu. Tapi belum pada sikitnya Baqarah maknanya lembu. Baqarah tu maknanya lembu. Tapi kalau tilik pada asal lurahnya ambil daripada Baqar, Baqarah. Ambil pada Baqarah ya berkuru. Maknanya membelah. Membelah, memecah. Baqarah asal maknanya membelah, artinya memecah. Mendedah. Sebab lembu tu diguna pada ghalibnya orang dulu guna lembu untuk buat bergala. Sebab orang dulu dia guna lembu untuk buat bergala. Maka apabila bergala tu dia memecahkan tanah. Dia memecahkan muka bumi itulah, muka tanah tu dia memecahkan dengan sebab bergala. Sebab tu dipanggil bakar. Maka bakar ni kalau yang jantan katanya bakar. Kalau yang betina kata Baqarah. Ada juga begitu. Tapi kalau sebut Baqarah dia ada 2 makna. Makna lembu betina artinya jenis lembu. Artinya seekor lembu. Tapi yang munasabah di sininya, Baqarah di sini maknanya seekor lembu. Dia ada satu lurah laginya, kalau Baqarah lembu betina. Kalau lembu jantan, ia panggil saurun. Kalau jantan tu dia panggil saurun. Seperti kalau naqah, kalau ibilun tu unta tak kira jantan ke betina. Kalau ibil, unta tak kira jantan atau betina. Kalau ada satu nama laginya panggil naqah. Kalau naqah tu unta betina. Kalau jamal, unta jantan.
Dan sama juga apa dia panggil tak sama. Kalau himar, kaldai, jantan. Kalau autan, kaldai, tino. Gitu. Kalau naqah, unta betina. Kalau jamal, unta jantan. Tapi dengan secara umum panggil ibil. Sebab kata ibil tu unta, tak kira tino ke jantan. Kisah Baqarah. Baqarah tu maknanya lembu. Wa idh qala Musa liqaumih. Dan ketika berkata Nabi Musa bagi kaumnya. Ketika berkata Nabi Musa bagi kaumnya, kaum Nabi Musa, umat dia. Dan sungguhnya dibunuh bagi mereka itu satu orang nama Amin. Tiada diketahui yang membunuhnya. Dan meminta mereka itu kaum Nabi Musa akan Nabi Musa bahawa minta doa akan Allah menyatakan orang yang membunuh bagi mereka itu. Dan mendoa Nabi Musa, maka kata ia innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Jadi asal ceritanya adalah seorang daripada Banu Israel pada zaman Nabi Musa dibunuh, kena bunuh. Seorang yang kena bunuh tu nama dianya Amin. Maka siapa yang membunuhkan dia itu orang ramai, orang Banu Israel pada masa itu tak tahu katanya siapa yang membunuh. Tak tahu siapa yang membunuh. Apabila tak tahu, dia dalam syariat Nabi Musa pun kalau bunuh, dibunuh balas juga. Kalau ada lakukan kesalahan bunuh orang, maka dibunuh balas juga. Maka seorang yang nama Amin tadi itu dibunuh, padahalnya siapa yang membunuhkan dia itu tidak siapa yang tahu. Apabila tidak ada siapa yang tahu, maka satu jalan saja untuk nak tahunya ialah khabaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila begitu, maka Banu Israel minta daripada Nabi Musa supaya Nabi Musa berdoa kepada Allah Taala supaya Allah Taala bagi tahu kepada mereka siapakah yang membunuhkan orang yang nama Amin tadi. Maka apabila begitu Nabi Musa pun berdoa. Apabila Nabi Musa berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala menyatakan siapa yang membunuh, maka Allah Ta'ala tidak jawab dengan secara zahir-zahir. Dengan secara terus, kalau nak bagi senangnya Allah Ta'ala jawab orang yang bunuh, orang tu orang ni, senanglah. Tapi nak jadi hikmat Allah Ta'ala untuk nak zahirkan, untuk nak tengok apa dia, ketaatan kepada ketaatan Banu Israel kepada Nabi Musa, maka lalu tu nak tahu siapa yang bunuh tu Allah Ta'ala suruh kepada Banu Israel cari sembelihkan seekor lembu. Supaya sembelihkan seekor lembu supaya kalau tak salahnya gunakan ekor lembu itu pukul pada si mati dan si mati itu akan bercakap. Yang membunuhkan dia tu siapa. Maka itulah pasal cerita dianya. Maka di sini mulai katanya wa idh qala Musa liqaumi. Ini selepas pada Nabi Musa dah berdoa kepada Allah dan Allah Taala perintah kepada Nabi Musa menyampaikan kepada Bani Israel supaya mereka sembelihkan seekor lembu untuk nak tahu siapa yang membunuhkan Amin tadi. Itulah cerita dianya. Katanya, dan ketika berkata Nabi Musa bagi kaumnya, kaum bagi Nabi Musa. Selepas pada berlaku berbunuh dan mereka nak cari siapa yang membunuh, maka mereka minta Nabi Musa itu berdoa. Tengok ceritanya. Dan sungguhnya telah dibunuh bagi mereka itu satu orang, bagi mereka itu, bagi kaum Nabi Musa, seorang nama dianya Amin.
tiada diketahui, maknanya orang Banu Israel pada masa itunya tak tahu siapa yang membunuhnya. Apabila tak tahu dan minta mereka itu, kaum Nabi Musa akan Nabi Musa bahawa meminta doa akan Allah. Berdoa tu untuk apa? Supaya supaya nyatakan orang yang membunuh. Nyata-nyata bagi mereka itu, supaya Allah Ta'ala cerita, supaya Allah Ta'ala bagi tahu kepada mereka akan siapa yang membunuh. Maka apabila ada permintaan Nabi Musa pun, maka berdoa Nabi Musa pun berdoa. Apabila Nabi Musa berdoa, maka Tuhan pun terima akan doanya. Maka Allah Ta'ala perintah suruh sembelihkan lembu supaya tahu jawapan tu daripada selepas pada sembelih lembu. Jadi katanya innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Bahwasanya Allah Ta'ala menyuruh akan kamu bahawa kamu sembelih seekor lembu. Baqarah, seekor lembu. Bukan lembu betina. Seekor lembu. Dia lafaz baqarah tu ia ada dua makna. Makna seekor lembu pun ada makna lembu betina pun ada juga. Tapi di sini maknanya seekor lembu. Bukan makna lembu betina. Jadi Nabi Musa bagi tahu kepada kaumnya bahawa Allah Ta'ala perintah kepada kamu, menyuruhkan kamu supaya kamu sembelihkan seekor lembu. Maka apabila Nabi Musa sampaikan khabaran, katanya Allah Ta'ala suruh sembelihkan seekor lembu, qalu atattakhidhuna huzwa. Kata mereka itu, apabila dengar Nabi Musa jawab, kata Allah Ta'ala perintah suruh sembelih lembu. Maka mereka itu pun jawab. Kata mereka itu, adakah engkau ambil kami berbuat Allah sekira-kira engkau jawab pertanyaan kami dengan demikian itu perkataan. Kata mereka itu, adakah engkau ambil kami, jadikan kami perbuat Allah. Jadi maknanya engkau kelola ke, engkau bermain-main ke, bersenda-senda ke dengan kami. Sekira-kira, yakni kerana engkau jawab pertanyaan kami dengan demikian itu perkataan tadi. Dia akan, memanglah dia jadi pelik. Sebab dia tanya, nak tahunya siapa yang membunuhkan orang nama Amil tadi. Minta Nabi Musa nak dengarlah jawapan daripada Nabi Musa. Orang yang membunuhkan Amil tu namanya siapa? Kenapa siapa? Tiba-tiba jawapan katanya Allah suruh sembelih lembu. Lain. Agak-agak mereka itu selepas pada Nabi Musa berdoa, dapat khabaran daripada Allah nyampai kepada Nabi Musa, katanya orang bunuh, orang namanya begini-begini. Tapi tiba-tiba jawapan yang Nabi Musa jawabnya apa dia? Allah perintah kamu suruh sembelih lembu. Lalu tu dia kata, macam mana jawab gini? Orang tanya siapa yang membunuh? Kau jawab kata suruh sembelih lembu. Sebab tu dia kata, engkau bersenda-senda dengan kami ke? Engkau berolok-olok dengan kami ke? Jawabnya bila? Memang tak kata ke dia lah. Kita pun kalau kita tanyanya, gitu juga. Kalau tanya, siapa curi? Siapa yang ambil? Kita jawab, makan nasi dulu. Itu tak kena mengena. Sebab tu sebab kerjaan ni orang kena bunuh dalam keadaan serius. Dalam keadaan serius, sebab kita ada seorang yang kena bunuh dalam kampung kita, tak tahu kata siapa yang membunuh, maka tanya Nabi Musa supaya Nabi Musa tanya kepada Allah siapa yang membunuh. Maka mereka sekarang tunggu jawapan nama orang yang membunuh. Tiba-tiba jawapan yang datangnya ialah disuruh sembelih lembu. Maka jauh daripada perkara yang ditunggu-tunggu oleh mereka itu, perkara yang
nanti oleh mereka itu. Mereka itu tunggu nak nanti dengar apa dia? Jawapannya, orang ini, seorang tu yang membunuh. Tiba-tiba jawabnya, suruh sembelih lembu. Terkejutlah. Maka apabila begitu, orang Bani Israel kata kepada Nabi Musa, katanya, engkau berolok-olok dengan kami. Jawab macam tu. Maka jawab pula Nabi Musa, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilina. Kata Nabi Musa, aku minta berlindung dengan Allah. Minta jauh, minta lepas, minta berlindung dengan Allah. Bahawa jadi aku daripada jumlah, daripada golongan orang-orang yang jahil. Yang mu'olok-olok orang. Nabi Musa pun jawab katanya, aku minta lepas, minta berlindung daripada Allah. Minta jauh daripada jadi aku ini setengah daripada orang yang suka, orang yang jahil. Orang yang jahil, orang yang berolok-olok orang. Dia panggil orang jahil dengan sebabnya kalau orang yang ada ilmu, orang yang cerdik, orang yang biasanya benda serius, dia tak cakap ikut-ikut. Maknanya di si mereka itu Bani Israel, dia sangka kata Nabi Musa tu berolok-olok dengan dia. Sebab tanya lain, jawab lain. Orang tanya nak tahu jawapan, dia suruh sembelih lembu. Maka Nabi Musa katanya, aku bukan orang jenis tu. Aku bukan orang yang jahil, tak tahu tempat nak bercakap. Nabi Musa jawabnya begitu. Jadi apabila Nabi Musa jawab gitu, jawab katanya, a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku minta berlindung dengan Allah bahawa jadi aku ni termasuk dalam jumlah, dalam golongan orang-orang yang jahil, orang yang suka mu'olok-olok orang pada pekerjaan tu, pekerjaan yang serius. Nabi Musa dia katanya, aku bukan orang yang jenis suka berolok-olok. Maknanya jawapan yang katanya suruh sembelih lembu tu cerita yang sebenar. Bukan cerita olok-olok senda-senda saja, bukanlah. Maka tengok dia kata, maka tak kala ketahui mereka itu Bani Israel bahawasanya jawab itu hak sebenar. Apabila Nabi Musa balas kataan kata aku minta berlindung daripada jadi orang jahil, tak tahu tempat nak selera, nak berolok-olok. Maka di situ Bani Israel pun tahulah jawapan kata suruh sembelih lembu itu ialah perkara yang sebenar yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka dah tahulah sekarang katanya dia ni sekarang mereka disuruh sembelih lembu. Sebab suruh sembelih lembu ni bukan pekerjaan yang berolok-olok oleh Nabi Musa tu, bukan. Jadi suruh sembelih lembu tu ialah pekerjaan yang sebenar yang daripada Allah. Maka sekarang nak sembelih lembu dah dia. Sebab ada perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala suruh sembelihkan seekor lembu. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Kata mereka itu, doakan olehmu bagi kami kepada Tuhan engkau supaya menyata ia akan kami apa ia lembu. Yani umurnya, bukan nak tahu apa dia lembu. Jadi Bani Israel pun apabila dah tahu katanya perintah suruh sembelih lembu itu nak tunailah lah. Nak tunailah perintahan dia. Perintahan sembelih lembu tu, maka dia sekarangnya ni ceritanya, jangan sebenarnya kalau kita ambil pada kisah ni, jangan tanya banyak. Jangan banyak soalan, nanti susah nak buat. Kalau orang suruh, kalau ayah kita suruh kita pergi beli nasi, kita beli nasi, jangan tanya banyak. Kalau nak nasi lemak, kalau orang tak berjual susah. Kata, kau pergi beli nasi, beli ya. Jangan tanya banyak, senang ya. Ni tanya, nak lembu umur berapa, nak lembu warna apa. Jadi susah kena cari pula. Sebab tu jangan tanya banyak. Minum air, saya nak minum air, tolong ambil air. Ambil lah air.
air yang boleh minum. Ni tanya, nak teh ke, nak air pun susah nak cari. Maka di sini tengok dia katanya, maka berkata mereka itu Bani Israel, doakan olehmu bagi kami, untuk kami, kepada Tuhan engkau, wahai Musa, supaya menyata ia Tuhan engkau bagi kami, supaya Allah Ta'ala nyata bagi tahu pada kami apa ia lembu. Tapi bukan nak tahu lembu tu benda apa. Jadi umurnya, lembu yang disuruh sembelih tu umur berapa. Nak tahu pula lembu yang disuruh sembelih tu lembu yang umur berapa. Jadi kalau tengok dengan zahir tu menyata, supaya menyata ia yubayyin lana mahi, supaya nyata ia bagi kami apa ia lembu. Apa ia lembu. Kalau begitu maknanya zahir daripada ayat tu, zahirnya ialah nak tahu lembu tu benda apa. Tapi tak boleh jadi orang kita tak kenal lembu. Tak boleh jadi orang kita ni, kita manusia tak kenal lembu ni, tak boleh jadi. Sebab lembu ni ada seluruh tempat, ada meratai tempat. Biasanya orang dulunya hidup banyakkannya belah lembu lah. Suasana kampungnya belah lembu. Sebab tu katanya zahir ayatnya apa ia lembu. Lembu tu benda apa. Tak boleh jadi tak kenal lembu. Sebab tu dia tanggung katanya bukan tak kenal lembu, nak tahu umur dia. Jadi umur lembu yang disuruh sembelih tu umur berapa. Jadi yang nak tahunya bukan nak tahu lembu tu benda apa, nak tahu lembu yang disuruh sembelih tu berapakah umurnya. Qala innahu yaqulu innaha baqarun la faridun wala bikrun awanun baina dhalika. Maka apabila mereka suruh minta Nabi Musa berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala nyatakan untuk mereka kata lembu yang disuruh sembelih tu umur berapa. Maka Nabi Musa pun berdoa. Berdoa kepada Allah, maka ini pula datang jawapannya untuk nak tahu lembu tu umur berapa. Ini jawapan. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina dhalik. Kata Nabi Musa bahawa Allah Ta'ala firman ia, ya Allah, bahawa lembu itu seekor lembu yang tiada besar dan tiada kecil. Apa makna tak besar tak kecil? Pertengahan. Antara demikian itu kecil dan besar. Tak jawab juga umur berapa. Tak zahir juga umur berapa. Maka jawapannya nak tahu lembu tu umur berapa. Maka ia tak jawab kalau lembu umur 6 bulan kecil, lembu umur setahun tak nak besar sangat lagi. Kalau lembu tu umur 4 tahun 5 tahun dah besar. Dia nak tahu umur berapa, tetapi jawapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kata lembu itu tidak besar sangat, tidak kecil sangat, maknanya sederhana. Faf'alu ma tu'marun. Maka sekarang dah tahu lembu yang dikandak suruh sembelih tadi tu jangan besar sangat, jangan kecil sangat. Nak lembu yang sederhana, pertengahan di antara besar dan kecil. Maka Nabi Musa katanya faf'alu ma tu'marun. Maka perbuat oleh kamu akan barang yang disuruh akan kamu daripada apa dia barang tu, daripada sembelih. Maka buatlah, sembelihlah lembu yang disuruh sembelih tu. Sembelihlah. Sekarang dah tahu lembu jangan besar, jangan kecil. Kalau kiranya boleh buat dah tu. Cari seekor lembu, jangan besar sangat, jangan kecil sangat, boleh sembelih dah. Sebab dah nyata dah tu. Nabi Musa pun dah kata dah, faf'alu ma tu'marun, maka hendak buat, hendak tunai oleh kamu akan apa yang disuruh data kamu, apa yang disuruh tu ialah sembelih. Sebab agaknya dah tahu dah, lembu yang naknya ialah tak besar, tak kecil. Boleh nak cari dah. Boleh nak cari sembelih dah.
Tapi mereka tak puas hati lagi. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Kalau sembelih sakat tu cari lembu yang seekor tak besar tak kecil boleh sembelih dah. Tapi nyatanya pula kata mereka itu doa oleh kamu bagi kami kepada Tuhan kamu supaya nyata ia Tuhan kamu bagi kami apa warnanya. Tengok, nak cari susah. Tanya banyak nak cari susah. Tanya banyak nak cari susah. Tanya pula warna apa lembu itu. Kalau tak tanya warna, carilah warna apa-apa pun sembelih. Jadi Tapi nak kata sidik pun begitulah. Tapi kalau kira tu barangkali diisi mereka tu nak bagi elok akan tunaian mereka. Tapi apabila begitu jadi soal banyak susah nak cari. Nak cari lembu tu nak warna apa pula? Tanya pula. Tengok. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nazirin. Maka jawab daripada Allah Ta'ala pun firman kepada Nabi Musa kata tentang soalan nak tahu warna tadi. Berkata Nabi Musa bahawa Allah Ta'ala firman ia ya Allah bahawasanya lembu itu seekor lembu yang kuning. Yang kuning warnanya yang sangat kuning. Kuning yang sangat kuning warnanya. Menyuka akan segala orang yang memandang kepadanya kepada lembu. Nak lembu yang warna kuning, kuning sangat. Siapa-siapa tengok akan suka kepada lembu itu. Itu maknanya menyuka akan segala orang yang memandang kepadanya kepada lembu. Siapa tengok kepada lembu akan suka. Nak lembu warna kuning yang sangat kuning, siapa-siapa yang tengok dia akan jatuh hati, akan setuju, akan suka berkeni kepada lembu itu. Kenapa? Kerana eloknya. Kerana lembu itu comel. Pula. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Kata mereka itu, doa olehmu bagi kami kepada Tuhan engkau supaya menyata ia bagi kami apa ia. Apa ia lembu. Maksudnya, adakah yang beri makan saja atau yang buat bekerja? Tanya banyak lagi. Kalau tahu sekadar warna tu pun susah nak cari dah. Lepas tu tanya pula, lembu yang warna kuning, yang sangat kuning, yang serenak tengok, yang comel tadi tu, nak lembu yang orang yang diberi makan saja atau lembu yang buat kerja? Ya, ada lembu orang guna buat kerja, ada lembu tu dibela beri makan saja, diberi makan tak guna buat kerja. Tapi kalau kuda, kalau gajah, kalau unta, dia adalah orang guna buat kerja kan. Kuda guna dia naik ke sana ke sini menunggang. Maka lembu yang dia nak tanya sekarangnya, lembu itu diberi makan saja ke atau lembu yang dibuat kerja? Biasanya orang dulu lembu tu dia guna satunya apa dia? Buat gala. Yang keduanya buat mengirit. Seperti sebut dalam kitab Burian. Buat mengiritkan jenis padi, jenis gandum. Dia pijak di atas tangkai itu untuk gelai biji-biji. Dan setengahnya untuk buat tarikkan air. Daripada sungai kepada kebun-kebun tanaman-tanaman. Itu mana lembu yang digunakan untuk buat kerja. Jadi mereka sekarang nak tahu pula. Lembu yang disuruh sembelih dah tahu warna dia. Tapi lembu itu lembu yang dibela saja. Dibela, diberi makan, tak diguna buat kerja. Atau lembu itu diguna untuk buat kerja. Jadi mudah kata lembu tu nak lembu belaan ke lembu kerja.
innal baqara tashabaha alaina. Kata mereka. Sebab tanya ni, sebab apa dia? Innal baqara tashabaha alaina. Bahawa lembu itu jadi syubhat, kesemaran atas kami. Jadi keliru, tak tahu lembu yang mana. Nak tak tahu lagi lembu yang guna buat kerja ke lembu yang tak diguna buat kerja. Ada keliru kerana banyaknya. Kalau lembu tu banyak, maka kami tiada dapat hidayat pada maksud. Sebab lembu tu banyak. Barangkali lembu yang kuning, yang sangat kuning comel-comel tu banyak. Barangkalinya begitu. Maka dia pun tanyalah, lembu tu macam mana? Sebab kerjaan lembu tu dah syubhat di atas kami, keliru di atas kami, tak tahu nak cari yang mana. Maka jawabnya, inna insya'allahu la muhtadun. Dan bahawa kami insya-Allah dapat hidayat sekalian kepadanya, kepada lembu. Apa maksudnya? Arti boleh dapat lembu itu pada hadis, pada cerita jika tiada diistisna mereka itu salah. Bahawa kami insya-Allah dapat hidayat, dapat pertunjuk sekalian kami kepadanya, kepada lembu. Arti boleh dapat lembu itu, boleh jumpa lah, boleh ambil lah lembu itu duduk di mana. Pada hadis, yang ada sebut dalam hadis. Pada hadis, yang ni ada sebut, ada cerita di dalam hadis. Katanya, jika tiada istisna mereka itu, nascaya tiada tanya lembu bagi mereka itu akhir selama-lama. Tiada nyata lembu bagi mereka itu akhir selama-lama. Pada hadis, ada sebut di dalam hadis. Pada hadis, yang ni ada sebut di dalam hadis. Apa dia yang disebut dalam hadis? Katanya, jika tiada istisna mereka itu. Jika tiada istisna mereka itu. Dikandang dengan istisna itu insya-Allah. Jika tiada istisna mereka itu dengan kata insya-Allah. Itu maksud dengan kata istisna. Pada hadisnya, jika tiada istisna mereka itu, yakni tiada kata insya-Allah la muhtadun. Nascaya tiada nyata lembu bagi mereka itu akhir selama-lama. Kalau mereka tak kata insya-Allah, lembu cari tak berjumpa sampai ke bila-bila. Tak tahu yang mana seekor lembu yang dikandang untuk nak sembelih. Tak nyata, tak berjumpa lah lembu sampai ke bila-bila. Nasib baik mereka ada kembali kepada Allah, katanya insya-Allah. Sebab besar kerjaan insya-Allah ni. Itu dalam hadis katanya begitu. Nasib baik mereka ada kata insya-Allah. Kalau tidak kata insya-Allah, tak jumpa lembu yang hendak disuruh sebelah sampai ke bila-bila. Maka kembali pada ceritanya, kembali kepada ceritanya ialah diminta pula kepada Nabi Musa supaya berdoa kepada Allah, nak tahu lembu itu lembu yang diguna buat kerja ke atau lembu yang tak diguna buat kerja. Maka dia kata insya-Allah lah, kalau nyata sekali ni boleh buatlah, boleh carilah lembu itu untuk nak sembelih. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la zalulun tusirul arda wa la taskil harsa. Berkata Nabi Musa bahawa Allah Ta'ala
Firman ia bahwasanya lembu itu seekor lembu yang tiada kehinaan dengan menggala bumi. Jadi lembu yang hendak disuruh sembelih itu ialah lembu yang tiada kehinaan, yang tak jadi hina. Jadi hina dengan sebab apa? Dengan sebab menggala bumi. Sebab digunakan untuk buat bergala. Dan tiada menuang air taman, kebun. Dan tidak digunakan untuk tarik air, untuk menuangkan air daripada sungai masuk ke dalam taman-taman. Jadi maksudnya lembu yang dikandang itu ialah lembu yang tak pernah guna untuk buat bergala. Dan lembu yang tak pernah diguna untuk tarikkan air, untuk muatkan air, mengakutkan air daripada sungai masuk ke kebun-kebun. Jadi maksudnya lembu itu lembu yang tak diguna buat kerja lah. Musallamatun la syiyata fiha. Selamat yang selamat tiada tapung padanya. Lembu itu yang selamat, yang sejahtera daripada aib-aib cacatan. Yang selamat, yang terselamat daripada aib, daripada cacat-cacat. Mana lembu itu, jawapan kali ini katanya nak lembu yang tak pernah diguna untuk buat bergala. Kalau diguna buat bergala tu lembu tu dihinakan. Dan lembu tu tak pernah guna untuk buat pengangkutan air. Dan lembu itu selamat sejahtera daripada segala cacat-cacat. Tiada tampung padanya. Maknanya apa dia? Belang. Tidak ada jadi hitam putih, tak jadi hitam kuning ke masalah. Tak. Nak warna kuning straight. Nak warna kuning straight. Kalau kuning ada hitam juga, ada merah juga, itu tak nak. Dia panggil tampung seperti apa dia? Kuda jalu. Seperti lembu susu, itu tampung lah dia panggil. Maka apabila begitu, qalul ana ji'ta bil haqq. Qalu, nampaknya kita masa dah akhir. Kita akhir di situ dulu. Qalul ana ji'ta bil haqq. Wallahu a'lam walhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi. Allahumma ftah lana futuhal arifin wa nawwir qulubana bi nurikal